menekat benang emas. Ini adalah antara aktiviti golongan wanita lah selalunya. Ya, betul. Sembang-sembang ni kita ucapkan terima kasih kepada Bijak Baskers. Kita sekarang ni sedang dalam segmen ini untuk berbicara tentang tekat benang emas bersama dengan Puan Nur Faizatul Fazliha Muhammad Razdi, merupakan pengusaha tekat benang emas. Okey. Ini adalah antara perkara yang sering dilakukan pada waktu lapang sahaja ke, ataupun ada kita kata sebagai punca pendapatan utama? Okey, kalau untuk masyarakat dulu memang ia menjadi salah satu hobi lah kan masa lapang. Tapi macam masa kini pada saya sekarang menjadi punca pendapatan dan kerjaya sepenuh masa. Ada yang tanya ni, sebab bila kita menekat ni dia kena ada ketelitian, ada skill, orang kata kemahiran. Jadi Puan Faizah tu berapa lama dah terlibat? Okey, sebenarnya saya membesar dengan seni tekat ni. Sebab ini ialah perusahaan dari ibu saya, Puan Aliza Adam. Jadi saya dah betul-betul serius dengan tekat ni dalam 17 tahun yang lalu lah. 17 tahun. Jadi dari kecil yang betul-betul serius dah 17 tahun ke belakang. 17 tahun. Jadi dalam tempoh itu adakah belajar sendiri atau melihat ibu menekat atau bagaimana? Okey, masa kecil-kecil dulu biasalah kita akan curi-curi jahit. Curi-curi jahit. Kan? Lepas tu bila dah besar habis belajar, saya masuk kelas lah yang diajar oleh ibu lah. Jadi Puan Faizah tu memang asal Perak? Saya Perak, Kuala Kangsar, Bukit Candan. Orang Kuala? Kuala. Orang Kuala. Jadi orang Kuala di sana memang antara aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh wanita di sana lah. Ya, dan dia menjadi salah satu produk pelancongan negeri Perak lah. Ada banyak hasil lah. Dekat sini kita dapat lihat sarung bantal, ini tempat sirih. Ya. Macam sekarang kita dah inovasikan, kita buat clutch bag, kotak aksesori. Jadi semua golongan boleh pakai. Sebab kalau dulu-dulu hanya golongan bangsawan, diraja dan untuk majlis perkahwinan je kan. Sekarang semua golongan dah boleh pakai. Biasa berapa lama nak siapkan? Macam yang tengah ditekat sekarang macam ni, ini ambil masa dalam 5 ke 6 hari jugalah, bergantung kepada kita punya ketekunan. Benang yang digunakan memang betul-betul benang emas ya? Kalau dulu-dulu memang adalah salutan benang emas. Macam sekarang ni dah warna emas. Kebanyakan permintaan tu meminta untuk menghasilkan tekat yang bagaimana? Sebab kalau kita lihat macam ini mungkin sudah biasa. Adakah ada yang dibuat sebagai baju? Sebab sekarang ada juga mengikut fashion semasa kan. Baju, pada kasut, kulit buku, rantai kunci, pelbagai produk dah sekarang. Macam dulu kita hanya fokus pada majlis perkahwinan lah. Motifnya bagaimana? Motif biasanya bergantung biasanya kepada flora dan fauna lah. Dan sekarang sudah ada abstrak, geometri. Macam sekarang ni motif bunga lah. Ini motif yang paling popular. Kalau sebut tekat, motif dia ni bunga kekwa. Bunga kekwa? Ya. Jadi Puan selain daripada jadi pengusaha, pernah tak mengajar kepada generasi baru untuk terlibat dalam bidang ni? Ya, memang saya ada mengadakan kelas juga kepada individu dan organisasi lah. Ramai yang muda ke atau yang golongan bagaimana? Golongan suri rumah, tapi sekarang pun institut pengajian tinggi pun dah panggil kita, sekolah-sekolah pun dah mula nak perkenalkan balik tekat ni. So golongan muda pun dah ramai dah belajar tekat. Biasanya apa yang menentukan nilai ataupun harga hasil tekat ni? Dia pada motif dan juga kualiti dia lah hasil dia. Contohnya kalau ni ada beg di sini ni, ini di bahagian depannya lah ya. Jadi kalau begini berapa lama nak menghasilkan? Itu dalam seminggu ke 2 minggu. Sebab motifnya dan juga corak yang corak dia perlu dibuat. Selain benang emas, kita ada guna benang perak, benang songket, dan baldu ni juga sekarang kita dah cuba buat atas kain tenun, batik, kita dah pelbagaikan. Jadi kebanyakan permintaan untuk hiasan tambahan lah. Kalau ini beg biasa mungkin tidak cantik, dia naik seri lah. Ya, betul. Kan? Tapi kebanyakan hasil-hasil tekat ni yang menentukan harganya apa dia? Adakah motifnya ataupun material yang digunakan untuk menghasilkan tekat? Motif, material, kalau lebih banyak design motif dia tu lebih mahal lah dan lebih panjang masa yang diambil untuk siapkannya.
Jadi terpulang kepada berapa lama nak menghasilkan lah. Lebih rumit, lebih mahal lah harga dia. Kalau begini berapa harga dia? Yang itu RM700. 700 ya. Saya 700. Ni harganya 700. Jadi nilai tekad itu terasa, saya rasa berbaloi lah sebab nak menghasilkannya mengambil masa dan istimewanya lama. contoh macam yang Mek pegang ni, saya hanya buat satu saja. Oh, satu saja. Jadi dia hanya ada satu saja. Kebanyakan kalau untuk clutch bag, kebanyakan design kita buat satu atau dua saja. Okey, jadi itu yang saya tak berani nak tanya yang ni. Ini sikit macam ni pun dah 700, yang ni entah berapa pula harga dia kan. Tapi itulah sebenarnya bagi puan sendirilah, adakah industri tekad ini mampu menjana pendapatan khususnya kepada golongan wanita lah, terutama kalau suri rumah sebab mereka mungkin hanya berada di rumah tetapi tak membantu suami. Adakah berbaloi dan adakah boleh menjadi pendapatan yang boleh menjamin kehidupan? Okey, kalau pada pendapat saya, tekad ni memang boleh menjana pendapatan sebab dulu saya juga penjawat awam. Jadi saya berhenti kerja dan saya tumpukan sepenuh masa pada tekad ni sebab kalau kita tahu betapa bernilainya tekad ni dan permintaan juga memang banyak buat masa ni, suri rumah boleh menjana pendapatan sehingga ada yang boleh menjana RM3,000 ke RM5,000 sebulan. Jadi boleh dijadikan sebagai bidang pendapatan utama lah. Jadi kebanyakan yang terlibat dalam bidang ini kebanyakannya suri rumah sepenuh masa lah. Ya, kebanyakan suri rumah sepenuh masa. Sebab nak menumpukan perhatian sepenuhnya. Betul. Jadi bagi puan sendiri, kalau sebab di Perak ni puan juga terlibat mengajar, kebanyakan yang diajar tu adakah mereka setakat untuk belajar sahaja ataupun selepas itu menjadikan ini sebagai sumber ekonomi? Ada juga yang menjadikan ini sebagai sumber ekonomi, tapi golongan muda saya tengok tak ramai. Sebab dia orang tak boleh, tekad ni kita kena ada minat dan kesabaran yang tinggi. Kalau kita just minat tapi kita tak sabar, kita tak boleh nak siapkan produk tu. Lepas nak belajar pun mengambil masa. Ya, betul. Berapa lama nak jadi mahir? Kalau betul-betul nak masuk kelas tu, kalau janji dia ada minat dan sabar tu, 3 bulan tu insya-Allah boleh. 3 bulan Sebab tekad ni salah satu dia kena ada jiwa dia. Baru kita boleh nak buat ni. Betul, baru roh tu sampai. Roh tu sampai pada hasil kerja. Tapi setakat ni ada tak golongan lelaki yang terlibat untuk mendekat? Ada juga? Ya. Kawan saya lelaki. Dia penjawat awam. Dia memang minat, dia mencari tekad tu. Dan sekarang dia dah menjadikannya sebagai sumber pendapatan sampingan lah. Jadi sebenarnya tidak kira lelaki atau wanita, semuanya yang penting ada minat dan kita tahulah teknik yang betul untuk menjahit tekad ni. Tapi untuk menghasilkan reka bentuk itu adakah perlu maksudnya direka di komputer atau kertas dahulu, lepas tu bawa ke atas ni atau bagaimana? Kalau dulu kita kena lukis dan kita kena kita panggil tebuk lah. Desain yang putih ni mempuluh ni. Lambat. Sekarang dah ada teknologi, kita boleh guna komputer dan mempuluh ni pun kita boleh tubuk menggunakan laser cutter. Jadi aktiviti ni sebenarnya itu yang menjadi mahal tu sebab banyak proses rumit. Setakat ni yang paling jauh hasil kerja puan ke mana dibawa tu? Saya dah ke London, Taiwan. Membawa nama negara. Kalau dah ke peringkat antarabangsa tu bukan saja membawa nama Perak tapi alhamdulillah saya rasa bangga sebab kita buat tekad dan terutama negeri Perak lah sebab kalau sebut tekad mesti orang akan kaitkan dengan Perak. Jadi kita dah bawa nama tekad dan Perak tu kepada dunia. Jadi sebenarnya bukan mudah untuk menghasilkan tekad ini. Jadi kepada yang nak menjadikannya sebagai sumber pendapatan memang sangat berbaloi lah. Terima kasih puan kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Jadi saya juga nak belajar sekejap lagi macam mana nak mendekat tekad benang emas ni. Jadi kita nak berehat seketika, kita nak